salam sejahtera dan salam soratku sayang. Buletin UKAS edisi malam 13 Jun 2021 bersama saya Grace Chondi. Berita malam ini dimulakan dengan lawatan kerja Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Snodan Lawan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Bantu pada Sabtu. Beliau yang juga Adun Balai Ringin melakukan lawatan tersebut bagi melihat sendiri proses pemberian vaksin di pusat tersebut yang baru memulakan operasinya. Kita pada pagi hari ini dari pertama Dewan Sri Bantu digunakan sebagai pusat pemberian vaksin. Jadi saya dipahamkan kawasan Bantu ini telah pun diberi lebih kurang sebanyak 1,200 vaksin yang telah tiba pada kemarin. Dan pada hari ini mereka akan cuba untuk memberi vaksin kepada lebih kurang 250 orang-orang di luar bandar untuk kampung. Dan pada hari esoknya pula lebih kurang 250 dan seterusnya hari yang ketiga boleh meningkat kepada 300 orang untuk diberi vaksin. Dalam pada itu, beliau menambah inisiatif kerajaan yang menempatkan PPV di luar bandar dapat menyelesaikan masalah penduduk situ yang ingin mendapatkan vaksin. Sementara itu, setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Seri Doris Sofia Brody yang turut mengiringi Datuk Snodan menyeru masyarakat setempat agar segera mendaftar mendapatkan vaksin COVID-19 untuk kesejahteraan bersama. Rakyat di luar bandar supaya jangan risau, seharusnya datang untuk mendapatkan diri di vaksinasi agar dapat dihindarkan dari penyakit COVID-19 yang sekarang merebak dengan boleh dikatakan ganas. Jadi jangan risau, datang untuk divaksinasi kerana inilah satu-satunya cara kita dapat mengatasi penyakit COVID-19 ataupun pandemik. Manakala di Sibu, Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak merangkap adu nangka, Dr. Anwar Rapai tampil menyerahkan sumbangan komputer riba bagi melancarkan pendaftaran program imunisasi COVID-19 di bahagian berkenaan. Sumbangan tersebut diserahkan beliau yang juga Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi kepada Pusat Pemberian Vaksin PPV di Stadium Tertutup Sibu pada Sabtu. Program imunisasi COVID-19 Fasa 2 bagi daerah Sibu untuk golongan warga emas pada hari sama menyediakan 756 dos untuk penerima vaksin pertama dan 840 dos untuk penerima vaksin kedua. Sementara itu, wartawan UKAS Sibu, Jenny Rohana Abid yang berada di lokasi akan berkongsi perjalanan proses pemberian vaksin di PPV Stadium Tertutup Sibu. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kini kami berada di pusat pemberian vaksin di Stadium Tertutup Sibu. Program pada hari ini adalah terdiri daripada penerima untuk dos 1 dan dos 2. Perjalanan program imunisasi pada pagi ini berjalan dengan lancar dengan bantuan sukarelawan. Majoriti penerima vaksin pada hari ini adalah terdiri daripada warga emas dan mereka ditemani oleh anak dan penjaga mereka. Suasana terkawal dan dijangka seramai 1,000 lebih penerima akan mendapat suntikan vaksin pada hari ini. Lindungi diri, lindungi semua. Jenny melaporkan untuk UKAS bahagian Sibu. Dalam pada itu, setiausaha politik kepada Ketua Menteri Michael Tiang Ming Tee yang turut bertugas sebagai sukarelawan menyeru orang ramai untuk bersama menjadi sukarelawan bagi membantu melancarkan program vaksinasi. Our duty is to make sure the whole process is very smooth, going very smooth. Especially now we are giving vaccine to senior citizens, 70 years and above. And many of them need a wheelchair to help them. Many of them need translation. A lot of Chinese, they don't understand BA or English. Here we have volunteers to help to do translation. And this is our job. We also make sure those who come to this Pusat vaccine, they have appointments to fill them out. So far as you see, we separate the zone into different time. So we make sure the process very fast, very smoothly, and nobody had to wait very long. Yeah, I think this is our job. I hope you can come and join us as volunteer at Sibu Indoor Stadium, the Pusat Pemberian Vaksin Sibu. Sementara itu, salah seorang penerima Ling Kwok Kong berkongsi pengalaman beliau selepas menerima vaksin tersebut. I am coming for second dose today. On the way from my house, I masuk the entry very smoothly. I masuk sampai the injection center
which the procedures is very, very well done, very good procedures. When I had the injection, the nurse told me that this is the Pfizer second dose. The ubat ada sana. Yes, I say yes, no problem. The Messi that she inject me is very nice Messi. Bagi Abang Taha, Abang Hamdan, suntikan vaksin perlu diambil bagi mengekang pandemik COVID-19. Saya tu Haji Abang Taha dan Haji Abang Dan. Saya tu adalah kali kedua saya divaksinkan. Saya rasa sudah satu-satunya untuk kita. Jelas bukan dapat untuk menyelamatkan kita sendiri lah. Jadi kebanyakan orang kita tu yang takut nak vaksin tu macam-macam propaganda. Tapi dia saya ada apa-apa. InsyaAllah kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Jonas Billy berharap orang ramai tidak perlu was-was untuk menerima vaksin tersebut dan beliau tidak mengalami kesan sampingan selepas menerima vaksin. Aku Jonas Billy, udah sejak kedua tu. Dan ada yang awak kan, harap kita buka tahun Amir Rawati vaksin. Saja, terima kasih. Rosli Eddy yang turut ditemui berkata beliau amat gembira selepas melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 pada hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli Eddy. Saya berasa gembira dan sudah dapat memberi 2 dos suntikan vaksin pada hari ini. Sekian, terima kasih. Nicholas Benfield yang menemani ayahnya turut berterima kasih kepada pihak terlibat sehingga proses suntikan vaksin ayahnya selesai. Ya, saya dah membawa bapa saya pagi ini untuk divaksin. Jadi setakat ini semua berjalan dengan lancar. Terima kasihlah kepada semua pihak yang membantu sehingga selesai urusan vaksin ini. Terima kasih. Di Matu dan Igan pula, Adun Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya telah meninjau 2 lokasi pusat pemberian vaksin untuk program imunisasi kebangsaan COVID-19 pada Sabtu. Di Dewan Suara Matu, seramai 480 orang penerima terdiri daripada warga emas dan orang awam menerima suntikan vaksin. Sementara 120 orang penerima hadir mendapatkan vaksin itu di Klinik Kesihatan Daerah Kecil Igan. Datuk Dr. Juanda juga berkesempatan menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada petugas kesihatan serta petugas keselamatan dan sukarelawan yang telah bertungkus lumus menjayakan program suntikan vaksin COVID-19 tersebut. Wartawan UKAS Hazri Halpi turut meninjau proses pemberian vaksin di lokasi, ada laporannya. Saya kini berada di Dewan Suara Matu iaitu Pusat Pemberian Vaksin Daerah Matu dan seramai 480 penerima vaksin yang telah membuat temu janji hadir pada hari ini sejak jam 8 pagi tadi yang terdiri daripada warga emas dan juga orang awam. Dan Yang Berhormat Adun N44 Jemoreng juga turut hadir bagi menyaksikan proses pemvaksinan ini berlangsung. Dan setakat jam 2 petang ini, 80% daripada penerima vaksin telah pun hadir dan pusat pemberian vaksin ini akan tutup pada jam 5 petang nanti. Hazri melaporkan untuk UKAS. Salah seorang penerima vaksin, Muhammad Azmi Halpi, ketika ditemui memberitahu orang ramai tidak perlu was-was untuk menerima vaksin. Apa yang mereka katakan tentang kesakitan semasa disuntik itu adalah hanya gangguan ataupun imajinasi yang menakutkan sahaja. Sebenar hakikatnya adalah ia tidak seperti yang dijangkakan. Sangat-sangat tidak sakit dan saya harap semua boleh mendaftar untuk ambil vaksin ini. Tak kisahlah Sinovac ataupun Pfizer. Yang penting kita semua sudah divaksinkan. Sementara itu, Hatika Aris yang juga bekas jururawat turut bersyukur selepas menerima suntikan, mengajak orang ramai bersama-sama mendaftar mendapatkan vaksin COVID-19. Syukur Alhamdulillah kerana aku dah di-injection vaksin dos pertama lah. Aku harap orang luar akan bersedia agak lah untuk injection enah lah. Sebab injection enah lah membedaratkan lah untuk menjaga kesihatan flow lah. Bolkiah Lubun ketika ditemui merakamkan terima kasih kepada kerajaan yang telah menyediakan suntikan tersebut. Bersyukurlah kepada injection pertama semua leluar ina nak lah medut mepres apa-apa pun
Kau pun banyak-banyak terima kasih dengan pihak Berjiksen Manakala Asrin Anwar turut berharap orang ramai yang belum mendaftar agar mendaftar untuk sama-sama mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan rasa syukur telah diberi vaksin hari ini dan saya menyarankan supaya yang belum divaksin untuk datang vaksin kerana suntikan vaksin tidak sakit. Kita usaha asbab Allah tentukan, insya-Allah. Hamzah Kong juga turut senada dan berkata tiada kesan sampingan berlaku kepada beliau selepas menerima suntikan. Jadi saya tu sudah divaksinkan, madangan kita di luar nun. Jangan takut. Vaksinlah sama-sama kita tu. Jaga diri kita pun, jaga orang lain juga. Berita seterusnya, para sukarelawan yang akan bertugas di Pusat Pemberian Vaksin PVV Industri di Press Metal Bintulu telah diberi latihan bagi mempersiapkan diri berdepan proses pemberian vaksin COVID-19. Presiden Bintulu yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPV Bintulu, Jack Aman Luat berkata, ini penting bagi memastikan setiap sukarelawan mengetahui tugas dan peranan masing-masing dan melancarkan program vaksinasi di PPV Industri nanti. Pada hari ini, semasa kelahiran ini, kita sebenarnya membawa personal daripada Press Metal untuk mereka melaksanakan secara praktikal, secara praktis bagaimana keadaan sebenarnya di PPV Industri nanti. Oleh kerana selepas ini titik balik yaitu dalam pertengahan bulan ini nanti, maka kemungkinan besar Press Metal akan bermula operasi sebagai PPV Industri. Dalam perkembangan lain, Jack Aman juga mengulas mengenai aliran trafik di Bintulu yang sesak ketika ini. Apa yang kita nampak, kemungkinan oleh kerana pemeriksaan yang rapi sebenarnya itu yang mengakibatkan jam di seluruh tempat oleh kerana pihak PDRM strict apabila menjalankan tugas. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung menegaskan semua jenis vaksin COVID-19 memiliki fungsi yang sama. Untuk vaksin, sama ada vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, semua vaksin adalah sama. Dia punya fungsi itu tetap sama juga, tetapi terdapat juga komuniti yang mempunyai pilihan mereka yang tersendiri. So untuk yang ini kita tidak boleh buat apa-apa. So apa yang kita cadangkan adalah untuk maklum di dalam MySejahtera, di mana boleh tekan refuse untuk menerima vaksin. Selepas itu mereka akan diberi temu janji yang barulah. Ujar Dr. Melvin lagi, bagi mereka yang menukar jenis vaksin perlu membuat janji temu baharu menerusi aplikasi MySejahtera. Beliau turut memberitahu masyarakat tidak perlu risau akan kehabisan stok vaksin COVID-19 serta hadir ke PPV mengikut masa yang telah ditetapkan. So kita harap semua orang akan mengikut masa masing-masing. Okay, yang paling penting adalah untuk mengikut masa mereka lah, supaya mereka tidak datang terlalu awal. Sebab jangan risau, sebab vaksin tu memang ada. Okay, sebab bila keadaan tu yang terlalu banyak orang datang, dia akan menyebabkan keadaan tu nampak macam sangat messy dan macam tidak teratur. So kita tidak mahu apa-apa penyakit kemungkinan berjangkit dekat semasa menerima vaksin jugalah. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu program imunisasi COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Industri dijangka bermula pada minggu depan dan ketika ini masih menunggu kelulusan daripada Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak. Jelas Dr. Melvin, PPV Industri Samalaju menyasarkan golongan pekerja industri di kawasan perindustrian Samalaju. Buat setakat ini, mereka akan dibekalkan sejumlah 6,000 dos vaksin, tetapi angka ini akan berubah sebab kita expecting mereka akan capai lebih kurang 9,000. Kita harap mereka boleh tolong kita untuk mencapai dengan kapasiti maksima mereka supaya dia dapat mempercepatkan lagi kita punya KPI ataupun
coverage untuk program vaksinasi di bahagian Bintulu lah. Tambah Dr. Melvin, pemberian vaksin ini bukan hanya kepada pekerja tempatan sahaja, sebaliknya turut melibatkan pekerja asing. Berikut pula, seramai 10 orang ahli Majlis Daerah Bau MDB telah melapor diri sebagai petugas sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bau di Dewan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak. Penyelaras PPV tersebut, Miliana Arsyad berkata, mereka akan membantu operasi pemberian vaksin agar proses pemvaksinan berjalan dengan lebih lancar. Sebelum ini kita sudah pun mempunyai 8 orang sukarelawan daripada MyVac yang mana sebelum ini telah lebih kurang seminggu bertugas di pusat pemberian vaksin, yang mana tugas-tugas mereka adalah lebih kepada membantu penerima-penerima dan juga peneman-penerima vaksin yang datang ke pusat pemberian vaksin untuk menerima vaksin secara lebih lancar. Mereka akan membantu supaya mengingatkan penerima dan pengunjung di sini supaya mematuhi SOP dan juga menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Ketika ditemui selepas menyampaikan taklimat kepada ahli majlis berkenaan di PPV itu, Miliana juga memaklumkan bahawa PPV itu juga beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 5 petang dan ia bergantung kepada jumlah penerima vaksin harian. Tambahnya, mereka menjangkakan penerima vaksin adalah lebih kurang 1,000 orang dan kemungkinan kesesakan akan berlaku sekiranya tidak mempunyai sukarelawan. Selanjutnya, pengagihan bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang bagi Dun Simunjan diteruskan di 4 buah kampung melibatkan 1,032 buah rumah. Ia merangkumi Kampung Nanas, Kampung Hijrah, Kampung Kelka dan Kampung Saging. Bantuan diagihkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK masing-masing dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Ketua Kaum Kampung Kelka, Tarazi Ali, ketika ditemui berasa senang hati dengan bantuan yang diberikan kerajaan negeri dan berharap semua penduduk tiada yang terlepas dari menerima bekalan makanan berkenaan. Mewakili penduduk di Kampung Kelka, berterima kasih kepada kerajaan negeri dan terima kasih juga kepada YB, Datuk Seri Nancy, YB Encik Ola Bendris kerana atas sumbangan yang sangat penting bagi kami pada masa itu kerana kami memerlukan sangat oleh kerana PKP itu di kawasan kami itu. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.